satu kisah ajaib, satu penduduk bandar. Aku hantar pada mereka 2 orang Nabi. Mereka langsung tak layan pada Nabi-Nabi itu. Aku hantar seorang lagi pun dia tidak layan juga. Pelik aku dengan penduduk negeri itu. Ada 3 Nabi, tak ada umat Nabi, tak ada umat. Siapakah nama-nama mereka? Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, hari ini kita masih melihat ceramah Ustadz Badrulisa Alauddin ya. Dan ini juga ceramahnya agak panjang sedikit guys ya. Tapi walaupun panjang kayaknya menarik ini guys, karena dari tajuknya ini sudah bagus banget guys. Nah jadi ini dia videonya ya. Sudah diupload di Tanjak Keramat TKI. Nah tuh, Tanjak Keramat TKI. Datuk Ustadz Badrulisa, nabi-nabi yang tidak umat. Jangan lupa subscribe. Sudah subscribe guys. Jangan lupa subscribe juga ya guys ya. Tanjak Keramat TKI ini guys. Jadi nabi-nabi yang tiada umat itu ada sedikit nabi-nabi yang tiada umat ya, sepengetahuan aku. Tapi aku lupa juga nama-nama nabinya ya guys. Nah mungkin di ceramah Ustadz yang satu ini akan menjelaskan lebih detail, lebih terperinci siapa saja nabi-nabi yang tiada umat itu guys. Oke, langsung aja deh kita tengok ya ceramah Ustadz Badrulisa yang satu ini. Yuk. Indo React. Kamu marah dia, memang aku pun marah. Tapi tunggu dia selesai kencing dulu. Dia tengah kencing, mu kejar. Apa jadi pada dia? Pasti dia lari. Bila dia lari, asalnya dia nak kencing setempat, mu kejar, dia jadi banyak tempat dia kencing. Sebab dia berlari macam bomba. Gitu. Apa ini ya ceritanya? Siapa nak cuci masjid? Oh, masjid. Rumah aku kat masjid. Mu tak apa duduk jauh-jauh. Tengok Nabi fikir jauh. Oh, memang masa Nabi. kejadian Islam nampak dipermainkan. Tapi kalau tersalah langkah, kita pula yang letih nak membersihkan. Jadi kata Nabi, biar dia kencing siap-siap di situ. Bila dah siap, aku ajar pula kamu ilmu. Dapat ilmu. Ahriku alaihi sajlan min ma'in aw dalwan min ma'in. Aku ajar macam mana nak bersihkan. Kalau najis di sini, berapa baku air, berapa bekas air nak ambil. Aku boleh ajar, mu dapat ilmu. Kekotoran najis itu tidak merebak. Sahabat nampak Nabi ni fikir jauh. Walaupun nampak macam mengalah, maruah kita dipijak-pijak, tapi fikir jauh. Maka ketika itu sahabat biar je Badui selesai, Nabi pun ajar. Badui ni agak nyedek kerana rasa bersyukur kerana ya, tidak kena hentang dengan pokok sahabat Nabi. Badui Arab dia ya. pergi depan mihrab, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'na ahada. Ya Allah, kasihanilah aku, kasihanlah Nabi Muhammad. Jangan kesian orang lain-lain tu ya Allah. Pokok lagi marah, budak ni kakak, dia lari pun. Nabi kata, mu nak layan budak begitu. So layan lah. Penyayang Nabi. Kalau kita tuan-tuan, orang masuk surah kita kencing, saya ingat 13 Mei kita. Kalau kita kurang hajar. Fikir jauh. Contoh kisah yang lain. Satu kisah seorang sahabat bernama Sawad Al-Ghaziyah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Satu cerita yang terkenal. Nabi lepas balik haji, 78 hari lepas Nabi balik haji, Nabi kerap jatuh sakit. Nabi ni asalnya dia payah sakit. Nabi payah sakit, tapi dia balik haji tu dia kerap sakit. Apa sebab? Kata setengah ulama, Nabi ni kena racun. Walaupun ada orang kata Nabi kena sihir, kita tak berapa selesa nak kata Nabi kena sihir. Sebab takkanlah kena sihir Allah malu. Ustaz tak kena sihir, takkanlah Nabi kena sihir. Ustaz Darul Sifat mana dia kena sihir, takkanlah Nabi besar pada tu kena. Jadi kita katakan Nabi kena racun. Memang benar dia diracun oleh seorang perempuan Yahudi yang hantar makanan ke rumah dia, daging. Dia sempat makan 1 suap 2 suap, kemudian daging tu bercakap, saya ni racun ya Rasul. Tapi racun tu dah menyerap. Setengah pendapat mengatakan Nabi itu penuh diracun, menyebabkan merosot kesihatan dia. Demam, kejap molek, kejap demam, kejap molek. Sampai beberapa kali Nabi tidak dapat nak mengimamkan semayang. Jadi masa tu dia tolak Abu Bakar supaya ganti dia, sebagai petanda kalau aku tak ada nanti inilah orang hak jadi khalifah. Itu cara Nabi. Gitu caranya. Sahabat-sahabat bila dah lama Nabi tak jadi imam, datang rasa rindu. Jadi merayu kepada Abu Bakar,
ajaklah Nabi keluar sekali-sekala nak tengok. Kami rindu pada Nabi ni. Abu Bakar pun tanya pada Bilal, Bilal boleh ajar? Boleh. Bilal dia sulit Nabi. Dia je boleh keluar masuk rumah Nabi. Orang lain tak boleh, kena buat appointment. Nabi sangat protokol. Jangan namanya gedah-gedah rumah dia suka-suka hati. Dia ada 10 bodyguard. 10 bodyguard. 10 bodyguard. Tuanya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Bapak besar badan, besar pada Sayyidina Umar ke. Umar tu kalau berdiri sama tinggi dengan orang naik kuda. Orang naik kuda, Umar berdiri sama taraf kepala dia. Tapi Abbad bin Bishr lebih besar pada Umar Al-Khattab. Itu chief adikong Nabi, bodyguard. Tak boleh main kosek-kosek masuk rumah Nabi. Jadi hak boleh gulu kelek Bilal bin Rabah. Sebab dia sulit kanan. Anas bin Malik sulit juga, tapi tidak kanan. Dia tu dalam jusasi begitulah, lebih kurang grade dia. Kalau seorang lagi Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, itu sulit juga, tapi tidak kanan, jusabi. Dia ni Huzaifah ni Nabi panggil dia sahibu sirri Rasulullah, penyimpan rahsia Nabi. Segala rahsia Nabi, fai-fai sulit, pai silam, pangkau semua dia pegang. Tapi chief pada seluruh sulit dia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Lepas itu Bilal ni dia tukang azan, tukang panggil orang semayang. Tiap-tiap hari Bilal lepas dia azan, Nabi tak ada, Nabi akan duduk dalam rumah. Rumah Nabi kan sebelah masjid. Lepas dia azan, dia tengok orang dah buat qabliyah, baru dia jemput Nabi. Dalam riwayat sebut, Bilal cerita Nabi kalau aku pergi rumah dia nak jemput dia jadi imam, dia suka duduk nyenggeng dalam rumah. Macam duduk tu letak tangan betul, dia ngereng gitu, dia suka baring gitu. Baring gitu. Dia suka dengar azan katanya. Jadi dia pun, ya Rasul, jemaah dah sedia, jom kita semayang. Beres, Nabi pun siap. Sahabat dah baring. Dia persilakan Nabi di depan, barulah dia qamah. Kerja Bilal hari-hari. Memang sulit kanan sungguh. Dia jemput Nabi. Jadi bila panggil Nabi, Nabi pun datang. Nabi demam. Maka sahabat bila tengok Nabi meleleh air mata, Allah, uzur dah orang tua ni. Uzur dah, nampak uzur. Jadi Nabi pun agak dia merasa tak lama dah dia nak dijemput Allah agaknya. Dia pun kata, siapa-siapa hak saya ada hutang beritahu saya tak ingat semua kau ada hutang beritahu. Kita ajak balik cara bayar apa semua. Ada yang siapa budak hak itu saya ya, buat budak. salah, saya minta maaf lah banyak-banyak. Lepas tu siapa hak saya dulu pernah terpukul ke terotan ke apa, nak minta kisah minta lah. Hari ni saya tak ada masalah. Sahabat kata, ya Rasul, tak ada. Kalau ada hutang, ada budak itu halal, guys kalau tak salah. Kami maafkan semua kesalahanmu ya Rasul. Kami banyak salah pada Tuhan. Tiba-tiba ramai-ramai datang Sawad ibn Ghaziyah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia angkat tangan. Ya Rasul, saya nak minta kisah hari ni. Pula dah. Orang marah ke dia cuba tengok. Nabi dah huzur, nak minta kisah apa? Aku tak kira lah, Nabi dia pernah pukul aku. Nabi pelik, bila saya pukul awak? Dalam satu peperangan ya Rasul, orang masuk baris, tuan nak cek barisan pakai cambuk gitu. Bukan budak tuan ya. Tuan nak ngalih ke cambuk, kena perut saya Rasul, sakit. Hari ni saya nak minta balas. Orang marah ke dia, mu tengok Nabi tak sihat. Aku tak kira. Nabi kata okey apa mu sibuk. Aku Nabi kata, ayolah, mainlah, pukul perut aku balik. Bila dia pergi ke depan, dia kata, ya Rasul, masa saya kena perut saya tu, saya tak pakai baju. Ni tak aci ada baju ni. Ya, kelihatan itu. Orang lagi marah ke dia ni banyak sungguh mintanya. Banget gitu. Nabi pun bukalah, saya lock sikit baju. Pukul lah. Sawad ibn Ghaziyah Al-Ansari bila nampak perut Nabi, dia datang pada Nabi, dia peluk pada Nabi. Dia cium perut Nabi, dia menangis. Ya Rasulullah, tak tergamak saya nak mukul perut yang mulia ni ya Rasulullah. Saya cium ni nak ambil berkat saja ya Rasulullah, kerana saya tahu gaya percakapan Tuan yang macam tak lama dah duduk dengan kami ni. Saya tak tahu macam mana nak pisah dengan Tuan, saya nak ambil berkat saja ya Rasulullah. Nangis semua orang. Nabi ni penyayang sangat. Baik itu tadi saya sebut Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sulit Nabi. Lepas Nabi wafat, dia letak jawatan jadi Bilal. Letak jawatan, dia pindah ke Syria. Dia pergi Syria, ingatkan jadi Tok Bilal masjid di Syria. Tak, dia masuk askar. Berbeza lalu daripada masjid masuk askar. Masuk askar. Dia duduk di Syria, tak balik dah ke Madinah. Masa di Syria orang suruh dia azan, dia tak nak azan. Sampai orang kata dia sombong. Mu ni Bilal sombong. Mu jadi azan ni, azan-azan ni masa Nabi ada. Nabi tak ada, mu tak azan dah. Sombong. Dia diam. Orang tak tahu perasaan dia.
Berapa tahun Bilal tak balik. Zaman Abu Bakar pujuk dia balik, dia tak balik. Naik zaman Umar, pujuk dia balik, dia tak balik. Satu malam dia mimpi jumpa Nabi SAW. Nabi datang dalam mimpi Bilal. Dia kata, Bilal, sombong awak sekarang, tak nak ziarah saya. Awak dah tak sayang saya ke Bilal? Bila Nabi tanya begitu, bangun tengah malam nangis. Ya Rasulullah, takkanlah saya tak sayang pada Tuhan saya ni, banyak masalah. Kalau saya nak cerita pun orang tak faham ya Rasulullah. Nangis. Nangis. Dia pun terpaksalah pergi juga ke Madinah daripada Syria. Oh, langsung ziarah. Sampai di Madinah, turun saja kenderaan, dia pijak bumi Madinah, dia menangis. Menangis. Dia jalan ni tenjek kaki, tak tergamak nak entok tumit. Sebab dia kata bawah bumi ni ada jasad yang mulia, kata dia Nabi kita. Dia jalan pelan-pelan sampai di Masjid Nabawi, masuk ke kawasan makam Nabi, meraung lagi. Menangis, ya Rasulullah, saya sebenarnya tak tergamak nak balik, saya tak tahan rindu padamu ya Rasulullah. Menangis dia. Kepulangan Bilal mengejutkan orang. Datang Umar, Bilal balik dah. Bilal azan sekali, alang kepala ada masjid Nabi. Kata Bilal, minta Umar, saya tak azan dalam ni, tak reti dah azan. Dia tak nak. Umar hantar cucu Nabi 2 orang, Hasan dan Husin, jumpa dengan Bilal. Bila Bilal tengok Hasan Husin dah besar masa tu, menangis lagi Bilal. Allah, serupa muka tok kiri dia, Allah. Mirip dia. Gaya sungguh muka tok kiri dia. Dia Hasan dengan Husin, kata ulama, Hasan ni dia sama dengan Nabi dari kepala sampai perut. Itu sama fizikal. Kalau Husin ni perut ke bawah, maksud cara jalan, cara duduk, benda itu sama dia. Jadinya bila tengok cucu Nabi 2 orang ni, lagi dia meraung. Maka cucu Nabi kata, Pakcik Bilal, azan sekali boleh tak? Ingat arwah Tok Ki dulu. Masa tu kami kecil-kecil lagi. Azan lah sekali, rindu pula kat Tok Ki. Jadi bila kata sebab awak cucu Nabi, saya terpaksa rahi. Dia panjat atas tempat tinggi, dia pun azan masjid. Baru azan dia ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai asyhadu annamu, dia diam. Asyhadu annamu, dia diam. Dia tak boleh nak nyebut perkataan Muhammad itu. Orang di bawah ni semua menangis belaka dah. Menangis dengar azan tu, rindu ke Nabi. Sebab teringat balik, inilah azan zaman Nabi masih hidup lagi. Sahabat-sahabat menangis mengenangkan Allah, teringat sungguh muka Nabi, senyuman dia, cakap dia, cara jalan dia, semua rindu. Naik Umar Al-Khattab pegang Bilal. Bilal dah menangis. Wahai Umar, inilah sebab saya tak nak azan. Bukan saya tak sayang Nabi, saya nak sebut nama dia pun saya tak tergamak. Tak tergamak sebab saya rindu sangat pada dia. Dia ni baik sangat wahai Umar. Umar pun menangis juga. Memang Nabi dengan Bilal ni kamcing sungguh. Bilal bin Rabah ni orang hitam. Nabi ambil dia dari hamba, merdekakan, dia masuk Islam pun semua. Masa mula masuk Islam, orang hina dia semua. Hitam, black, orang panggil dia toki. Macam-macam dia orang ngejek ke dia. Dia ngadu ke Nabi, ya Rasul, saya tak larat dah, orang hina saya semua. Panggil saya hitam. Tak daya dah Nabi. Nabi kata, sabar Bilal. Aku tengok di surga nanti bidadari kejar mu ni esok. Bilal sengih. Apa pula bidadari kejar saya? Dia gerang ke mu? Gerang apa? Dia nak cubit-cubit, nak ambil buat tai lalat. Ni Bilal kata, Allah, mana nak jumpa orang macam ni? Baik sangat. Nabi memang sayang tu. Lepas tu kalau tuan-tuan buka kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak cerita-cerita yang saya bawa, kata dia hadis-hadis tentang macam mana Nabi ni sayang sangat kepada orang keliling dia. Dan dalam konteks pembicaraan kita malam ni, Nabi ni hak paling dia sayang umat dia. Hak paling dia sayang. Dalam banyak-banyak, walaupun dia sayang pada Bilal, dia sayang kepada Zahir bin Hizam, dia sayang kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tapi tak boleh challenge sayang dia pada kita. Luar biasa sekali. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, Nabi kata, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Katanya, aku rindu nak jumpa saudara-saudara aku. Sahabat yang duduk keliling marah. Ya Rasul, alasna bi ikhwanika. Saudara mana lagi ya Rasul? Kami ni bukan saudara ke? Dia macam jela. Kami bukan saudara ke ya Rasul? Kata Nabi, la bal antum ashabi wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'du wa ana faratahum 'alal haudi.
Saudara-saudara aku ni adalah umat aku hok datang lepas kewafatan aku. Dia orang sayang sangat pada aku, Yang tak pernah datang, tengok ya. rupa aku. Luar biasa kasihnya pada Ya, aku. ya, ya. Wa ana faratuhum 'alal haudi. Aku dah set appointment nak berdating dengan mereka dekat Telaga Kausar di Padang Mahsyar nanti. Telaga Aku buat Kausar. satu special gathering, reunion dengan umat-umat aku ini. Nabi rindu luar biasa sampai dicemburui Ya Allah. oleh para sahabat. Sebab itu Nabi, antara tanda kita ni sayang pada Nabi, rindu sungguh nak jumpa dia. Nabi pernah sebut, man min asyaddi ummatil hubban nas yakununa ba'di. Orang yang paling kuat cinta pada aku adalah orang yang hidup lepas aku. Apa sebab? Yawaddu tak ahaduhum pernah law kenal, ya. ra'ani bi ahlihi wa Maksudnya tak pernah malihi. lihat. Demi kerana nak tengok aku di Madinah, dia sanggup keluar duit berhabis-habisan. Iya. Dia sanggup korbankan keluarga kerana nak menengok aku. Hadis Muslim. Berapa orang di kalangan tuan-tuan di sini yang dah pergi ke ziarah ke Madinah? Aku belum ya Allah. Madinah bukan dekat dengan Berserah ni. Ya. Jauh, 10,000 kilometer lebih. Nak pergi bukan boleh naik babi wat ke apa dah. Pergi kena naik kapal terbang, kena ada visa, cocok klinik lagi. Allah, sakit sungguhlah. Nak pergi umrah bukan boleh beli tiket naik, tak boleh. Macam pergi London tak payah visa. Dengan visanya tipu lagi di ejen macam-macam benda. Lepas tu kena ada cocok lah, menang koker-koker. Allah, susahnya. Dia pergi Bangkok, pergi Jakarta, pergi main golf, tak payah cocok-cocok. Tapi kita bukan berani kau dengan jarum ni sebenarnya. Tapi pergi Mekah je pasal cocok pun cocok lah. Tu pesan dah doktor pakai jarum yang paling halus sekali. Hak jarum terkulai-terkulai pun tak apa. Jangan ambil hak keras-keras jarum, sakit. Cari hak halus je. Kenapa kita korban? Nak jumpa Nabi. Betul. Sampai Madinah, Allah sukanya. Saya ingat tuan-tuan pun terbayang-bayang Madinah Al-Munawwarah. Suka masuk Masjid Nabawi. Suka jalan sampai ke ujung, kena ada rezeki tak ada orang, dapat semayang di Raudah, duduk tengok kapet hijau. Suka tengok mihrab. Oh ni lah tempat Nabi, oh ni tempat Nabi menyandar, tempat Nabi ni. Ya Pandang Allah, pengen mata banget Nabi aku sebut, umrah, guys. ya Rasul, ada sungguh awak dekat sini. Saya sayang kau, okey payah kita nak jumpa. Saya ni cak ayamnya ya Rasul. Mari kau jauh-jauh, moga-moga kenal lah saya ya Rasul. Gitu ya. Lalu maka Nabi baru nak sedih, je kau pula boleh harap. Haji Allah, haji. Haji boleh dekat aku tombok kau kata kau sedih-sedih ni. Masa ni nak mau marah pula. Abi sayang punya pasal. Kena lah, pusing balik, babu salam. Masuk lagi. Yalah nak dapat Ini tempat sedap. videonya ni Kata Nabi kata, patah-patah, ni guys. orang yang paling sayang kat aku. Live ini Mu, video kata ni. Nabi, sahabat aku, mu sayang kat aku, aku cokoh depan mu. Hari-hari ada. Pergi masjid aku ada. Kalau umat aku akan datang dah duduk jauh-jauh. Umat Nabi bukannya duduk di Mekah Madinah je. Iya, seluruh duduk dunia. Dulu berapa ramai. Kita ni duduk Berserah ni kira bandar lah tahan. Bayang kau orang duduk kampung-kampung. Tu ada satu kat Ulu Kuala Berang, kampung Darat Ulu Point. Jauh je lah. Darat Ulu Point. Darat Ulu Point pula lagi. Ulu Terengganu, atas pada seberang tayo ke. Jauh tu. Pergi ceramah itu, Allah sayang ke Nabi. Nangis-nangis. Sayang ke Nabi. Macam mana Nabi tak sayang kita? Tak tengok aku pergi sayang. Oh ni Nabi sangat sayang pada kita. Betul. Baik itu tuan-tuan sekalian, kalau kita umat dia tidak rindu pada dia, malu lah. Malu. Sebab Nabi rindu pada kita luar biasa. Kalau Nabi aja mak rindu kita sama rindu kita, ya. kita, kalau keluarga kita rindu kita, kalau. Sebab itu Nabi ni, sebab penyayang je dia itu, bukan sekadar manusia, makhluk lain pun sayang pada dia. Ada satu cerita Nabi pernah kata, aku ni hok rindu ke aku bukan sekadar manusia, makhluk lain pun rindu ke aku. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhul an. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, di Mekah ada seketul batu dekat padang pasir, rindu sangat dengan aku. Batu aja rindu, guys. Masa aku belum jadi Nabi, kata Nabi, asal aku lalu dia beri salam, Assalamualaikum Muhammad, Assalamualaikum Muhammad. Sayang sangat ke aku. Aku lantik jadi Rasul. Dia tukar skrip pula, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah. Aku hijrah ke Madinah, sedih pula dah dia. Aku tahu batu tu di mana sampai sekarang. Dia memang rindu ke aku. Nabi beritahu sahabat di mana. Tapi mujur sahabat ni tak suruh kita. Kalau kita lah Nabi khabar batu ni boleh bagi salam, tobat kita ambil batu cincin. Pecah-pecah batu cincin. Sahabat tengok, okey. Itu je lah.
Dapat kau orang Melayu apa? Balut kain kuning ngamuk batu tu. Batu tu ada tapi tak tahu di mana. Nabi tidaklah sebut di mana tu tak tahu. Bayang batu rindu ke Nabi. Ada satu cerita Ya'la bin Murrah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia cerita, baina nahnu nasiru ma'an nabi idh mararna bi ba'irin yusna alaih. Kami pernah jalan dengan Nabi ronda-ronda Madinah. Nampak sekelompok unta. Ada seekor unta tu, kami nampak unta tengah minum air. Jadi bila Nabi lalu, seekor daripada unta tu keluar daripada kumpulan, datang hala ke kami. Kami kata mengamuk pula unta ni sekarang. Unta tak? Kami kata relax, tenang. Unta tu datang pada dekat, falamma ra'ahul ba'ir jarjara fawada'a jiranuhu fawaqafa alaihi nabi. Dia pergi kat Nabi, dia letak leher dia dekat bahu Nabi macam anak dukung. Dia rindu ke Nabi, dia letak leher dia. Nabi belai. Lepas tu dia dengar pula unta tu cakap. Unta tu macam komplain lah, bawa aduan. Bunyi cara unta lah, cakap. Nabi ni pula melayan pula. Dia. Sudahlah. Macam borok. Ya ke? Gitu. Ish. Lagi. Borok. Unta ni cerita macam kita ngadu gemuk gitu. Gitu. Nabi yang angguk. Ngerti ya Nabi? Ya. Lepas tu Nabi faqal, aina sahib hadzal ba'ir. Nabi tanya sahabat, mana toke unta ni mana? Tuan unta ni mana? Mu pergi cari. Sahabat pergi cari, Ya'la bin Murrah As-Saqafi cari. Datang satu orang owner pada unta ni. Nabi pun kata, bi'ni, pakcik, unta ni jual ke saya. Tolak murah sudah lah. Maka kata pakcik tu, ya Rasul, kalau nak beli ni tuan, takkan saya nak jual. Ambil je lah, Nabi punya pasal. Nak kira apa, ambil ya Rasul, hadiah. Nabi tanya, awak ada berapa ekor unta? Ni je lah seekor ya Rasul. Unta seekor nak beri korang, dah mu ada benda pula lepas ni. Tak apa. Esok jadi pakai miskin, nyusuh korang pula. Jaga je lah unta ni, tak payah beri korang. Cuma begini kata Nabi, amma idza dzukirat hadza min amrihi fa innahu syaka kasratal amal wa qillatal alaf. Rumah pakcik begini, pakcik jaga unta ni elok-elok. Cuma tadi unta ni dia ngadu pada saya. Dia ngadu, panjang cerita. Ringkasnya dia mengatakan kasratul amal wa qillatul alaf. Pakcik suruh dia kerja banyak, gaji sikit. Tak boleh gitu pakcik. Upah kena padan dengan kerja. Kerja banyak, gaji sedikit. Upah kena padan dengan kerja. SKMK sikit kasih, banyak kerja. Tak boleh. Mesti banyak kerja, banyak kasih, baru sesuai. Tak boleh gitu pakcik. Fahsinu ilaihi. Ingat pakcik buat baik dengan dia. Minta maaf ya Rasul, saya buat baik. Bayang unta ngadu. Rupa unta ni agak wakil QPEC kamu. Dia mewakili Persatuan Pekerja. Union. Unta rindu pada Nabi. Cerita macam cerita anak dengan ayah gitu, borak gitu. Ada satu kisah yang paling masyhur, kisah tiang masjid Nabawi. Yang mana tiang itu diperbuat daripada batang kurma. Memang pokok kurma betul. Jadi ketika renovate Masjid Nabawi, sebelum renovate, Nabi biasa bersandar pada tiang itu. Kalau Nabi menyampaikan khutbah ke, Nabi berehat ke, Nabi akan bersandar pada tiang itu. Falamma suni'al mimbar wastawa alaihi idtarabat tilka sariyah kahanina naqata hatta sami'a al-masjid. Ketika mimbar dah dibuat dan Nabi guna mimbar baru, jadi kami hak dengar khutbah, kalau dengar ceramah, kami mendengar macam ada benda menangis. Gitu. Bunyi macam baby menangis. Dan semua orang dalam masjid, sami'aha ahlul masjid. Semua orang dalam masjid dengar. Jadi Nabi kita hatta nazala ilaiha rasul fa'tanaqaha fasakata. Apa Nabi buat? Nabi turun, pergi kat batang kurma ni tadi, Nabi peluk dia. Nabi pegang dia, baru dia diam. Pokok kurma tu sedih sebab Nabi dah tak guna dia lagi. Rindu batang kurma, rindu pada Nabi. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ada satu kisah lain yang lebih ajaib lagi. Kata Ya'la bin Murrah As-Saqafi dalam Musnad Imam Ahmad,
pernah kata Ya'la kami dengan Nabi jalan pusing-pusing. Dia Nabi ni dia ada orang nanti juga. Kalau dia nak outstation dia ajak orang ni. Dia nak pergi mesyuarat dia ajak orang ni. Ya'la bin Murrah ni dia banyak ajak pergi keluar pusing-pusing kampung dia suka bawa. Bangla Ya'la ni banyak pengetahuan tentang kehidupan kampung, cara gini. Jadi kata Ya'la, saya ikut Nabi berjalan buat pusing-pusing Madinah, luar pada kampung sikit. Jadi sampai di satu tempat itu, baina nahnu nusir ma'an Nabi fanazalna manzilan fanaman Nabi. Nabi kata dia letih. Boleh tak nak berehat sekejap. Jadi nak buat kemah tak dah, Nabi baring je. Tiba-tiba kata Ya'la, faja'at sajaratun tashuqqul ard hatta ghashiyathu thumma raja'at ila makaniha. Kami ni hak berjaga ni, jaga. Nabi tidur kami kena jaga. Tiba-tiba depan mata kami ada sebatang pokok. Dia berjalan tengah-tengah hutan, redah pokok lain. Pokok jalan. Pokok. Semua pokok lain ngelok ke dia. Macam seolah pokok tu ada tayar. Seolah-olah. Sampai dekat Nabi, dia kemahkan Nabi. Dia teduhkan Nabi. Sahabat tengok, ajaib. Zaman tu tak ada handphone, tak ada nak viral, tak ada nak apa. Dia tengok saja. Kalau sekarang viral dah tu. Tengok. Falamma staiqaza Rasulullah dzakarat lahu faqala hiya sajaratun ista'dzanat rabbaha azza wa jalla an tusallimu ala Rasulillah fa'adzina laha. Kata Nabi bila sahabat itu, ya Rasul, tadi masa tuan tidur ada satu pokok gerak guguk nak payung ke tuan. Nabi kata, jalan. Pokok tu sebenarnya dia dah lama dah berdoa pada Allah nak jumpa saya. Dia nak sangat jumpa saya. Dan dia berdoa pada Allah bagi dia rezeki boleh bergerak supaya dia boleh payungi saya. Istazana rabbah, Allah izinkan dia pokok tu. Dia nak sangat jumpa saya. Dan kata dia, pokok itu memang dia rindu sangat nak bertemu dengan saya. Tapi dia payung Nabi tengah tidur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu tuan-tuan sekalian, malu kita kalau kita tidak ada sifat rindu begitu pada Nabi. Betul. Cuma kalau kita nak rindu ni, nak hilangkan rindu pada Nabi dah tak ada dah cara terbaik, pergi Madinah Al-Munawwarah. Ziarah pergi Madinah, kumpul duit buat umrah, ziarah Madinah. Itulah Nabi sebut, siapa datang Madinah ziarah aku sama macam dia ziarah masa aku hidup. Kata Nabi, sama saja. Berusahalah untuk ziarah ke Madinah. Kumpul duit Allah dulu, Ustaz, duit tak ada guna gaya. Tak apa, tak ada duit, cari tempat yang dirairah Masjid Nabawi. Mana nak pergi? Di Malaysia ni ada satu masjid, Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah ni letaknya di Subanjaya, USJ 9, Subanjaya, Seksyen 9. Masjid Al-Falah ni, dia punya fungsinya Datuk Seri Syed Zainal Abidin, dulu orang kuat Proton. Dia renovate masjid tu kat 2 juta. Dia buat sebiji Masjid Nabawi. Mirip Masjid Pelebah dia, para dia, hiasan dia ambil orang pada Uzbekistan. sebiji. Tiang dia, kapet, semua dia tiru. Tuan-tuan ada rezeki ikut pergi Subanjaya, singgah ke masjid tu, datang tengok, sebab kita masuk, macam Masjid Nabawi. Bila semayang dia buat merok serupa ukiran. Masa kita semayang berasa. Dia pula suka panggil imam berdarah. Rasa kalau tak adaknya makam Nabi, lain semua serupa. Dia tiru betul. Suka. Lepas tu masjid tu antara masjid yang menerima kutipan derma Jumaat paling tinggi di Malaysia. 22,000 seminggu. Seminggu 22,000. Orang datang gini semayang. Orang bukan nak tengok ukiran, orang nak lepas rindu pada Masjid Nabawi. Nak pergi jauh, visa payah apa semua ni. Orang pergi tikah je, Zuhur Asar gitu duduk. Rasa perasaan itu, nak pergi jauh kita ni susah. Itu memang rindu betul lah pada Nabi. Jadi itu yang pertama, Nabi rindu pada kita, kita kena rindu pula pada Nabi. Yang kedua, Nabi ni dia bangga dengan kita. Bangga. Lain ya, bangga, sayang, rindu lain. Bangga ni macam kita dengan anak kita bangga. Anak kita convocation, bangga, suka. Anak buat kita tahu kita bukan cerdik sangat, anak cerdik kita suka. Allah suka. Tapi masjid tadi guys ya, ke Subangjaya Seksyen 9, kalau aku ke Malaysia lagi, insya-Allah lah aku ke sana guys. Pengen tengok guys seperti apa masjidnya guys ya. Pakai motorbike ada bulu tu, pakai jubah. Walau GPA 2.5 je, tapi at least dia universiti juga. Kita tak ada langsung. Tak, kita ada rasa bangga. Jangan ke anak universiti, anak
Anak dapat hadiah sekolah pun kita suka. Sebab kita tahu kita tak belajar mana sangat dulu. Bangga tu Nabi ada. Lain dia bangga dengan sayang tu lain. Bangga ni kita rasa megah. Megah. Anak kita berjaya gitu. Nabi dia punya bangga dengan kita. Dia selalu menyebut di depan para sahabat. Kata Anas bin Malik, Nabi memang dia nak umat dia ni ramai sebab dia bangga umat dia ramai. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukashiru bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nabi memang suruh kita umat dia nikah. Cari perempuan yang penyayang, al-wadud wal-walud. Walud ni mudah beranak. Beranak ni mainan. Begitulah. Macam tak ada bersungguh-sungguh jadi. Sambil-sambilan pun 9. Begitu. Sambil-sambilan 9. Kalau bersungguh tak tahu. Sambil-sambilan 9. Nabi memang suruh cari perempuan begitu. Sebab kata Nabi, fa inni mukashirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Sebab aku esok depan nabi-nabi, aku nak bangga dengan orang aku. Ramai beranak Nabi suruh. Nabi nak nanti bila pada mahsyar, Nabi Harun bawa umat dia. Musa bawa umat dia. Zulkifli bawa umat dia. Ibrahim bawa umat dia. Ibrahim tak ada umat. Dia seorang tu umat. Nabi Sulaiman bawa umat dia. Ibrahim tak ada umat. Aku pun bawa orang aku. Orang aku lebih ramai daripada orang lain. Dia ada rasa megah. Dia megah. Macam kita bawa geng ramai. Kita suka. Geng aku ramai dah gitu. Nak tunjuk orang ramai ulu balang dia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut, ma suddiqun nabiyyu minal anbiya ma suddiktu. Inna minal anbiya man lam yusaddiquhu min ummati illa rajulun wahidun. Aku pernah diperlihatkan nabi-nabi yang dahulu. Dan aku kesian menengok. Ada di kalangan nabi-nabi itu umat dia cuma seorang je. Tapi aku punya umat selaut mata memandang. Itu Nabi bangga sangat. Rupanya dia bangga dengan kita ni ramai. Suka. Bahkan Nabi pernah cerita, uridat alayyal umam fara'aitun nabi ma'ahu rahtu wan nabiyyu ma'ahu rajulu wa rajulan wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Yang lebih sedih kata Nabi, aku pernah tengok ada di kalangan nabi-nabi ni umat dia tu 3 orang. Ya Allah. Ada nabi aku tengok umatnya itu 10 orang. Ada orang tu aku tengok umat dia itu 2 orang. Dan ada manusia nabi-nabi ni aku tengok dia ni tak ada umat langsung. Tak ada umat. Hadis riwayat Bukhari ya? Muslim. Siapa nabi yang tidak ada umat? Siapa nabi yang tidak ada umat? Selain Nabi Ibrahim ada umat. Tapi Tuhan menggambarkan Nabi Ibrahim ni sebagai dia tu macam satu umat. Kan Nabi Ibrahim ni bapa segala nabi. Dia di Mesir, ada dia di Syria, ada dia banyak kesan tinggalan Nabi Ibrahim. Kita buat haji pun dengan korban 90% adalah kerja Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni hebat, dia tu macam satu umat. Tuhan mengatakan dia ada umat tapi tak terkenal. Tapi ada 3 nabi dalam dunia tak ada umat. Siapa aja? Siapa nabi-nabi itu? Allah rakamkan cerita mereka dalam surah Yasin ayat 13. Tiap-tiap minggu kita baca. Cuma baca lah, tak berapa faham maksudnya. Kita dalam ayat tu dia bercerita, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'al mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka satu kisah ajaib, satu penduduk bandar, aku hantar pada mereka 2 orang nabi. Mereka langsung tak layan pada nabi-nabi itu. Aku hantar seorang lagi pun dia tidak layan juga. Pelik aku dengan penduduk negeri itu. Ada 3 nabi, tak ada umat langsung. Tak ada umat. Siapakah nama-nama mereka? Lain tahun lah kita cerita. Panjang pula budaya ni. Panjang pula cerita nabi kita sini, cerita nabi orang. Panjang pula. Lepas itu nabi bangga dengan kita. Lepas itu umat aku ramai. Aduh, enggak diceritain sama Ustaz 3 orang nabi itu. Sesat. Nabi rindu, Nabi bangga. Yang ketiga, Nabi sayang. Yang cerita Nabi sayang ni memang banyaklah, masyhur cerita-ceritanya. Antara cerita yang terkenal, Nabi kita ni banyak kali Allah offer dia kekayaan. Banyak kali, bukan satu kali, betul, 2 kali. Pernah satu ketika Allah offer satu orang malaikat umur panjang mengiringi Jibril. Ke Jibril mengiringi malaikat. Gitulah, malaikat ni malaikat hak jarang jumpa Nabi. Malaikat ni datang diiringi oleh Jibril, datang menghadap Nabi. Malaikat ni kata kepada Nabi, ya Rasul,
saya diutuskan oleh Allah kepada kamu untuk memberi peluang kepada Tuhan, sama ada nak menjadi seorang nabiun malikun ataupun seorang abdun malikun. Pilih sekarang. Mana Nabi malaikat ni yang Nabi kaya, tak pernah ya. tengok. Bawa surat perjawatan, minta sign saja. Mana mungkin daripada JPA lah, JPA peringkat malaikat, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaikat, agak lah. Jadi Nabi ni diberi tawaran nak jadi Nabi dan Raja macam Nabi Sulaiman ke, atau nak jadi hamba, atau jadi dengan Nabi. Nabi tak boleh buat putusan, tanya Jibril. Tapi Nabi tak tanya direct lah. Nabi pandang Jibril, Nabi buat isyarat. Gitulah. Saya pun tak tahu macam mana isyaratnya. Tapi seolah Nabi kata, macam mana? Nak sayang ke? Gitu lah. Nak sayang ke dok? Gitulah seolahnya. Jibril pandang Nabi. Jangan kata Jibril. Tawaduk. Jibril kata perkataan, tawaduk. Lantas kata Nabi, tak apalah Tuan, saya pilih jadi hamba dan jadi Nabi saja. Saya tak nak jadi raja. Saya nak hidup sederhana, tak nak serabut-serabut protokol-protokol. Saya nak hidup biasa-biasa je. Itu hadis sahih. Nabi diberi peluang. Peluang lain Tuhan beri lagi. Ya Muhammad, ya Rasul, umur panjang maukah kamu aku jadikan gunung ni jadi emas apa semua? Nabi pernah cakap masa Aisyah, isteri-isteri Nabi kan pernah sekali Nabi berkrisis dalam rumah tangga. Dia cerita nak beranak lah, bukan membawa dah. Nabi pernah ada krisis rumah tangga sikit. Nabi pernah ilak ni pulau ke isterinya 1 bulan. Nabi tak balik rumah sebulan, merajuk. Kelahi. Kalau isteri ramai biasalah kelahi. Orang tanya orang nikah 2, kelahi tu biasa. Nikah seorang pun kelahi, ni pula 9. Nabi 9. Oh, nikah seorang kelahi, nikah 2 lagi kelahinya. Lepas itu tuan-tuan kalau nak nikah ramai silakan, tapi kena berlatih pada sekarang. Tidur berdiri, tidur surau Petronas, banyak kena berlatih. Tidur surau kena berlatih kan? Tak berlatih tak boleh. Nabi tidur kandang unta. Sampai begitu. Ada hadisnya banyak, tak ada nak cerita. Nabi sampai tidur mengasingkan diri, tidur di kandang unta sebulan. Ya Allah. Serabu. Orang ni nak serabu aku pun Nabi tidur kat kandang unta. Dan Nabi ketika itu ada hak minta belanja, hak ni nak ni, jadi sampai Nabi kata kepada Aisyah, Aisyah, aku ni Tuhan nak beri aku bila-bila masa. Gunung emas dengan gunung perak iring aku berjalan, tapi aku tak nak. Ingat aku tak ada duit begitulah. Seolah begitu. Ingat aku tak ada duit seolah begitu. Bukan kita nak kata dia marah Aisyah dah. Apa masalah kita tak tahu pak, rumah tangga orang tak boleh nak membawang lebih-lebih sangat. Tapi isunya adalah pasal duit sikit gamaknya. Sampai tu ayat Quran Allah suruh pilih, isteri-isteri Nabi, awak nak Nabi ke nak dunia? Begitulah seolah-olahnya. Jadi isu tu wujud, berlaku perkara yang begitu. Tapi Nabi nak ceritanya, saya ni harta ikut saya. Banyak kali Tuhan pernah offer, Rasul, kalau aku beri engkau segala kehendak dan ni munak tak? Nabi tanya satu soalan je pada malaikat, Jibril, kalau aku ambil segala hak Tuhan tawarkan pada aku, ada tak jaminan umat aku seorang pun jangan masuk neraka? Jibril kata, mana boleh ya Rasul, umat awak tak kerti bahasa pun ada. Hak degil-degil tu takkan nak masuk surga. Kita celup-celup lah sekejap, duduk neraka 1000 tahun. Kira menjalani hukuman je, bukanlah berat mana pun. Settle esok, cuci-cuci masuk surga. Apa jawab Nabi kita? Izan la arda ya Rab wa wahidul ummati finnar. Tak apalah Tuhan, segala tawaran saya tolak selagi mana tidak ada jaminan hitam putih umat saya tak masuk neraka seorang pun. Mereka kata, mana boleh, tak kira. Tak kaya tak apa lah, kata Nabi. Ulama mengatakan itulah tafsiran kepada surah Ad-Duha ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kalau aku beri segala kehendak ini, nescaya engkau akan suka. Nabi jawab, izan la arda ya Rab wa wahidun ummati finnar. Sayang sangat pada kita. Baik itu, kalau kita nak banding Nabi kita dengan Nabi lain, Nabi kita ni satu keistimewaan dia sanggup susah asal umat dia tu berjaya masuk surga. Hak tu dia nak. Maaf, bukan kita nak membawa Nabi lain. Nabi lain ada minta jadi kaya, ada. Minta jadi raja, ada. Nabi Ya Allah, berikan aku satu kerajaan yang tak dimiliki oleh mana-mana orang selepas pada aku.
Tuan-tuan teka sendirilah Nabi mana tidak kan jadi membawang pula. Dalam Quran tu dia minta Nabi kita ditawar tak nak. Kenapa tak nak? Nak garanti hitam putih umat aku masuk surga. Mana boleh? Tak boleh, tak apa. Susah pun susah. Apa sebab? Sayang punya pasal. Sayang banget ya guys ya. Ulama membincangkan berapa Nabi sayang sangat kita ni banding dengan sahabat zaman dia. Pertama kata ulama, sebab kita ni umat bongsu. Umat paling ujung sekali. Ngelah macam anak bongsu lah. Kita ada anak. Anak bongsu ni kita sayang lain dengan hak lain. Hak sulung kita sayang. Sebab sulung ni dia yang mengajar kita erti menjadi. Kita ada sayang pada anak sulung. Videonya Tapi guys, anak bongsu ni dia ada error. belas dia lain. Sebab anak bongsu ni kita sayang dia lain kerana kita tahu dengan umur kita sekarang belum tentu kita boleh menyaksikan setiap kejayaan dia. Anak kursa lebih buat 50 waktu. wah Dia nak error ini. diskaun balik. Oke guys, ini videonya rusak ini guys. Ini dari sumbernya ini guys videonya. Karena ini video live jadi patah-patah gitu ya karena line mungkin ya. Indo React. Ya, tapi kita sudah mendengar sedikit banyak ceramah Ustadz Adlisah tadi tentang Nabi Muhammad, betapa sayangnya Nabi Muhammad pada umat-umatnya, pada kita ya guys ya, betapa rindunya beliau sama kita juga. Jadi harusnya kita juga ke sana guys, ziarah umroh ya guys ya, ziarah ke makam Nabi untuk melepaskan rindu. Tapi aku juga tadi pengen lihat masjid yang di Subang Jaya itu guys, Subang Jaya tadi ya, di section 9. Aku pernah lewat Subang Jaya tapi nggak tahu kalau ada masjid itu di sana, baru tahu dengar cerita Ustadz ini. Jadi aku pengen banget ke sana nanti guys kalau aku ke Malaysia lagi insyaallah ya guys ya. So nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustadz Badlisah Alauddin yang bagus-bagus, yang best-best. Jadi stay tune terus di Indo React TV, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.